Okay, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Berikut merupakan kita punya kuliah pertama untuk Technical Mathematics Diploma, dan kita akan fokus kepada chapter 1 hari ini, specifically untuk bahagian equation of the straight line dan kita akan buat tutorial lepas tu. Saya akan mula share screen, tapi kita mulakan dengan bacaan doa lah elok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا فضلك. Okay, saya share screen sekarang. Okay. Boleh nampak Right. Aduh, panjangnya ni. Kejap dia start. Oi, start. PowerPoint saya start. Okay. Okay, kita mulakan dengan basic concept of straight line garis lurus. Okay. Basically, kalau dalam coordinate system, kita semua dah mahir dengan coordinate system. Kita normally ada paksi X dan kita ada paksi Y. Dan berikut merupakan kuadran dia lah. Kita baca clockwise. 1, 2, 3, 4. Saya tak persoal lah kemahiran kamu untuk lukis asas graf lah. Asas graf especially for X, Y. Kalau lupa kena pandai plot lah Tapi ini saya tak mau lama sangat. Kita direct kepada distance between the line, distance on the straight line between 2 points. So basically dia simple je. Berapa elemen yang kamu kena ingat ialah kita distance. Assuming we have 2 points, so katakan x1, y1 dan kita ada satu lagi x2, y2. So jarak dia, tak kisahlah mana point dia, x jarak pertama A dengan B. Dia punya formula dia adalah Euclidean distance, iaitu beza antara x pertama dengan x kedua kuasa 2 dan juga y2 tolak y1 kuasa 2. So tak ada isu kat sini, ini mudah sahaja. Buka soalan tutorial masing-masing. Okey, tutorial 1 Okey, sebab formula ni simple saja. Ada contoh kat example kat dalam ni, tetapi boleh tak kita okey, yang ni ada jawapan tau. Kita bolehlah cuba jawab di sini. Tetapi yang menariknya dalam tutorial kita tak ada jawapan yang diberikan. Maka menggunakan formula berikut, minta kamu cari distance antara P yang diberi iaitu negatif 2, 1 dan juga Q. Q adalah 8 dengan 6. Ada yang dah jawab ke? Dah. Yang dah jawab, simpan jawapan dulu. Kepada yang tak jawab, minta jawab jap. Okey, sama-sama dengan saya lah. Right. Pertama sekali kita ada 2 point kat sini. Jadi distance untuk soalan ini simple je, kita masuk dalam formula. Tetapi ingin saya ingatkan, selalunya soalan ni sudah selalu tersilap masuk nilai antara X2 dan tidak tertukar dengan X1. Okey. Maksud saya kat sini kita kena konsisten. Ada lagi yang baru masuk. Okey, kita kena konsisten. Maksudnya kalau saya ambil
X pertama negatif 2 tolak 8 kuasa 2 tambah 1 Y yang pertama tolak 6 kuasa 2. Jangan terbalik pula, negatif 2 tolak 8 so yang ni kat sini 6 tolak 1. Technically tak ada masalah lah, tapi better untuk kita jangan ni sebab dia melibatkan operasi tolak. Bila tolak kat sini hati-hati kadang-kadang dan jika dia melibatkan koordinat negatif, okay, for example katakan ada satu lagi sahabat kawan kamu, dia jawab macam ni, dia ambil 8, okay, dia ambil yang ni dulu sebagai X2. Kalau tolak kat sini, minta tolong letak bracket, okay, tambah 6 tolak 1. Kalau nilai positif tak apalah kan, tetapi jika melibatkan negatif, minta letak bracket. Okay, teruskan. Tak kisahlah kamu nak guna yang pertama ke kedua, dia patut memberi jawapan yang sama kerana ini merupakan distance. Okay. Alright, teruskan. Negatif 2 tolak 8. Jadi negatif 10 kuasa 2 tambah 1 tolak 6 negatif 5 kuasa 2. Bila dalam ni dah dalam mula kuasa 2, kita tak perlu risau lah dengan negatif tu, mesti dia akan positif, iaitu 100 tambah 25 square root 125. Okey. Tak ada unit sebab dia distance ni saja. So jawapannya ialah square root 125. Sama tak dengan jawapan kamu? Sama. Okey, good. Rasa nak tanya kalau yang ada unit tu macam mana? Yang ada apa? Unit. Okey, unit dia kalau sepanjang saya tengok modul dengan workbook ni, dia tak payah tulis unit. Tak adalah soalan aplikasi setakat ini. Kalau melibatkan soalan aplikasi, contohnya kalau dia cakap ada meter, kilometer, yang tu kena hati-hatilah, takutnya dia berlakunya unit conversion, kamu kena tukar. Tetapi untuk subjek kamu ni setakat saya tengok tak adalah yang buat soalan aplikasi dia. Soalan direct to the point je. Maka kamu tak perlu tulis unit. Tak perlu tulis. Ya. Tapi dalam note tu, dia kalau dia tulis tu, dia tulis unit kan? So maksudnya kalau kita tulis unit, tak apalah kan? Bukan unit yang meter apa semua tu. Tak, dia macam mana saya nak jawab. Dia sekadar unit je, dia tak penting pun kalau kamu tak tulis bagi saya. Sebab dia tak ada nilai, dia tak ada ukuran pun. Kalau kamu tulis unit, tak ada masalah, saya bagi markah, tak tulis pun saya bagi juga. Kalau melibatkan aplikasi macam saya cakap, kalau dia melibatkan macam kilometer dengan meter tu, itu yang saya kena particular. Tapi buat masa sekarang jangan risau. Tulis ke tak tulis, tak memberi masalah kepada pemarkahan saya. Okay. Square root 125. Boleh pemudahkan ke? Tak boleh kan? Boleh kot. Tak boleh mudahkan. Okay, so kita biarkan. Kalau boleh mudahkan, contohnya square root 36, contoh sahaja. Katakan square root 36, mintalah simplify kepada 6. Itu sajalah permintaan saya. Kalau square root 125 ni, dia akan jadi sama dengan 11.1803. So kalau saya, kita biar simplify form macam ni pun dah okey. Tetapi kalau ada student yang buat macam ni, basic dia ialah kalau ada student yang nak convert ke sini sila pastikan at least 4 decimal point lah. Skema pemarkahan selalunya sampai 4. Selalunya sampai 4. Kalau nak tukar, tak tukar pun tak apa. Sebab dalam soalan ni dia nilai desimal. Okay. So senang je untuk mencari distance. Cuma hati-hati kesilapan yang saya rasa mungkin berlaku untuk soalan ini, okay, ialah ini. Saya tak tahu nilai dia akan sama ke tak, sorry. Contohnya, kalau yang macam saya cakap, student takut terbalik tadi tu. Kita letak negatif 2 tolak 8 kuasa 2 tambah dia terbalik kat sini 6 tolak 1. Harap-harap taklah. Kalau saya tengok ni dia still akan dapat jawapan yang sama. Tetapi kalau boleh
biasakan supaya kita identify yang mana satu X2, Y2, X1 dengan Y1. Yang ni dia tak menjadi masalah sebab mungkin dia adalah nilai positif. Kalau dia salah tu Sir. Ha? 8 tolak negatif 2. Bukan 2 point lain yang saya ambil tu, 6 tolak 1 belakang tu kan. Tak, saya sengaja salahkan. Merah ni saya sengaja salahkan. Oh, okey. Saya nak bagi tahu supaya lepas ni saya bagi tahu lah kalau merah ni maksudnya jangan buat lah. Ya, itu maksud saya. Alright? Tak apa. Ni first time kita tak biasa lagi dengan sistem saya. Saya cuba biasakan merah ni ialah jangan buat. Oh, ada merah kat sini. Sekejap. Hitamkan balik. Ini buat. Alright. Tak ada masalah kat sini, jangan terbalik je. Okay? Kalau ada kurungan macam ni, make sure ada kurungan lah. Okay, kita pergi ke bahagian seterusnya. Sekejap, bila saya tengok ada berapa ramai budak dah masuk. Ada 32 budak. Okay, kepada yang dah masuk tapi tak sempat dengar tadi, sila masuk Google Classroom saya dan jawab soalan attendance. Jawab hadir hari. Okay, kita proceed kepada midpoint, pencarian titik tengah. Tadi kita tahu jarak antara dua titik. Titik A jarak dengan titik B. Tadi kita baru tahu distance dia. Sekarang ni kita nak mencari titik tengah, betul-betul titik tengah. Okey. Bila kita dah faham ni, nanti kita boleh tengok konsep pembahagian ratio internal dengan external. Tetapi formula dia sebenarnya sama. Okey, formula midpoint, simple je. Sebab dia ratio dia 1:1, so dia sebenarnya tak nampak lah kat sini yang ratio tu. Per 1 tambah 1. So inilah formula dia. Sekarang ni katakan direct terus saya ajar konsep kalau kita ada internal dengan external. Okey, ini orang kata point lah, point between point. Ni section point between 2 points, lebih tepat. So this one is midpoint, titik tengah. Tetapi sebenarnya asalnya dia daripada formula yang sama, iaitu dia formula adalah ini. Ini kalau internal. Sebentar ya, saya tulis. Kalau kamu perasan, midpoint ni pun sebenarnya dia berasal dari formula ini. Cuma tidak tulis satu tu. Kalau external ni bahaya sikit. Kalau external ni dia bukannya tambah, dia tolak. Itu saja beza dia dengan formula internal. Jadi selalunya dalam soalan confirm dia akan bagi tahu ratio yang dia beri itu adalah internally atau externally. So dalam soalan patut dibagi tahu, once kamu detect dia suruh internal, kamu tambah. Kalau external, kamu tolak. Bawah dia tolak juga. Okay, so internal tambah, external tolak. Beres? Okay. Mari kita jawab soalan untuk tutorial. Okay, soalan tutorial yang diberi adalah untuk soalan 1 tadi, kita sama juga nilai P negatif 2, 1 dan juga Q86. Okey, saya difahamkan dalam soalan tersebut dia tak tanya pasal midpoint. So, boleh tak saya tanya apakah midpoint di antara P dan Q?
So yang ni semua tak jawab lagi Find midpoint P and Q dalam masa seminit ke 2 minit. Okay, make sure tengok balik formula midpoint cuba cari jap, saya pun on the way lah. Buat dulu. Saya pun tak tengok jawapan kamu, kamu tak tengok jawapan saya. Midpoint dia menggunakan formula internal dengan ratio 1, maka dia agak senang lah kat sini 8/26 sama dengan 3/7/2. Okey, teruskan menjawab. Kalau dah habis jawab midpoint, kita double verify sama adakah jawapan saya sama dengan kamu atau kamu dengan sama dengan saya. Harap kita sama, semua sama. Dan terus jawab B1 Roman, B2 Roman dan juga B3 Roman. Okey, kepada yang dah jawab tak apalah. Yang belum jawab tu, saya tak rasa semua jawab kan. Jadi apa kata kita semua jawab? Saya charge laptop ya. Okey, untuk B1 Roman, saya sambil-sambil buat dengan kamu. Pertama sekali, kita dah kena identify internal. So, internal kita tahu tambah. Ratio dia 2, 3. So, katakan M, ni N lah. Kamu dapat jawapan ke? Boleh cakap apa jawapan dia? Boleh bagi tahu jawapan dulu. Untuk satu Roman. 2, 3. Beres, 2, 3. Okey. Okey, saya simpan dulu jawapan ni. InsyaAllah betul lah sebab saya pun dapat 2, 3. Tetapi stepnya, M dengan N kita kena identify. Dan bila kalau kita dah log N3 ni, alamak tak nampak ni point. Okey. So kita ambil RXY internal, kita ambil yang pertama 3, ambil M kali dengan negatif 2 tambah 2. Kita silang tau, kita main ada silang kat sini. 2 dengan 8 per 2 tambah 3. Senang je. Ini untuk X. Semua ni adalah X, tetapi yang ni adalah saya tak ingat lah X1 ke X2 tapi 3 ni saya pergi ke negatif 2, M2 ni saya pergi ke 8. Sama juga untuk kes ini, 3, 1 tambah 2, 6.
Per sama 2 tambah 3. Perasaan saya suka letak ni kurungan. Kadang-kadang saya pun tersilap kalau tak hati-hati So negative 6 plus 16 over 5, kita melakukan step by step. Per 5, 16 tolak 6, 10 10 per 5 dan juga 15 per 5 yang menjawab kepada 2, 3. So yang jawab tadi tu betul. Tanya. Ada space lagi ya? Okey, ada. Alright. Kita teruskan untuk RXY external. Okey. Ratio masih sama untuk B2 Beza dia ialah ini saja. Tolak 2 kali 8 per 2 tolak 3. Panas. 3 kali 1 tolak 2 kali 6, 2 tolak 3. Ni jadi negative 6 minus 16 over, minus 1 kat sini. Oh, bahaya sini. Sir, ya saya. Yang bawah tu bukan N tolak M ke? So 3 tolak 2. Saya terbalik. Mari. N tolak M. N tolak N. Okey. Thank you. Saya perbetulkan balik. Jadi 3 tolak 2, betul-betul. Alamak. 3 tolak 2. 3 tolak 2. Alright. Thank you. So 3 tolak 2, negative 6 minus 16 over 1. 3 tolak 12, negative 9 over 1. Negative 6, 16, negative 22 over negative 9. Okay. So saya harap ramai dapat jawapan ni. Terima kasih kerana betulkan saya. Saya tak nampak dekat atas tu. Ya. Oh tu N tolak M. Apa guna slide kat sebelah ni? Okay, sorry. Okay, B3 nanti kita cuba, nanti bagi tahu saya jawapan dalam WhatsApp ke, kalau boleh kejap saya tangkap gambar. Sekejap, mana WhatsApp? Aduh. Tak boleh join pun, kenapa? Tekan balik. Okey, dah pakai email lain. Assalamualaikum sir, saya terpaksa bla bla bla. Oh okey je. Oh kalau ada masalah tak apalah saya faham. Ada yang tak dapat attend kelas, kesian. Saya jawab WhatsApp je kawan-kamu. Bagi salam. Tak jawab tak baik. Bagi salam. It's okay. Minta seorang share jawapan B3 nanti jawapannya. Okey, kita teruskan dengan sesi seterusnya. Okey, ini yang soalan yang antara kawan-kawan tanya. Perkara ni saya macam mana saya nak cakap? Saya tunjuk muka saya sekejap. Okey. Kita ada beberapa form. Okey. Namun saya tanya isteri saya, dia cikgu. Saya pun pernah mengajar cikgu kat dulu. Ada beberapa perkara yang term definisi, terminologi yang sebenarnya kami kurang setuju kat dalam tu, tetapi saya terpaksa follow
pendirian yang telah diletakkan dalam nota dan juga buku ini. Buku ni saya kena konsisten lah, walaupun dulu saya faham lain, saya guna term lain, tapi kena sama. Saya baru je confirm dengan dia tadi, dia kata pelik kenapa dia orang guna term tu. Okay, so sekarang kita cuba samakan term tu dengan apa yang dalam nota dan juga dalam buku modul tersebut. Term yang saya masukkan ialah ini. Okey, iaitu gradient form. Okey, gradient form adalah, okey, pertama sekali how to find the gradient. Gradient atau kecerunan. Sekejap. Formula dia simple je. M equals to Y2, semua Y kat atas, tolak Y1 over X2 minus X1. Okay, ini je M dia. Kita nak cari M, cerun. Dan kalau kita faham straight line ni, kalau cerun positif, dia akan macam ni, congek ke kanan. Kalau negatif, dia akan macam ni lah kalau kita draft. Tapi kita tak perlu hafal yang ni. Yang sekarang ni ialah form dia. Okay, gradient form yang diberi adalah Y tolak Y1 equals to M kurungan X tolak X1. Dan equation of a straight line ialah Y equals to MX plus C, dan C adalah Y intercept. Ini equation of a straight line. Saya dengan isteri saya kata inilah gradient form. Tapi tak tahulah, dia orang yang kawan kamu tanya semalam tu, dia cakap boleh tak saya maintain yang ni atau yang ni. So soalan dia tu membuatkan saya tanya balik lah. Saya macam nak double confirm. For the time being, we accept both answers lah. Saya terpaksa accept. Kalau gradient form adalah ini saya namakan gradient form juga, tapi equation lebih kepada equation of a straight line. So tapi kami terima je kalau kamu lakukan yang pertama ini. Okay, saya finalize lah kat sini. Dan bila kita dah ada gradient form, equation of a straight line, kita ada juga standard form. Okay, ini gradient Standard form adalah dalam bentuk AX plus BY dan plus C equals to 0. Benda ni berkait sebenarnya. Maksud saya berkait ialah normally in any question we start with finding the M first, then from M we will try to find in the form of the gradient form. From the gradient form we can transform it into a standard form, dan daripada standard form lah kita boleh cari intercept form. Intercept form dalam bentuk A over X plus B over Y equals to betul ke? Saya guna form abjad salah, naik. Terbalik. X over A plus Y over B equals to 1. Alright. Sekarang ni kita cuba buat soalan tutorial nombor 2. Kita cuba cari gradient dulu. Kejap. Soalan ni dia lebih advance. Saya tulis balik soalan Find equation of straight line alamak, dia main perpendicular lah. Saya skip soalan ni. Saya pergi ke soalan 3. 3A. 3A dulu Okay, yet that passes through point A 41, part negatif 1 and B 01. Okay. Okay, in order for you to find the equation of the straight line, tak kisahlah dalam gradient form yang later will be transformed into the standard form and lastly intercept form, you need to find the M first. Dalam kes ni kita kena cari M dia dahulu. So M dia
y2 minus y1 over x2 minus x1. So dalam kes ni saya ambil boleh tak saya ambil yang belakang? 1 tolak 1, kosong tolak 4. Jadi 1 tambah 1 2 over 4 equals to negative 1 over 2. Saya double check, takut saya tersilap kira 1 tolak 1, 1 2, kosong tolak 4 negatif 2 over 4. Okey, betul. Saya simplifikan, inilah M dia. Okay, daripada M ini kita nak cari equation dia. So saya cuba kita guna y tolak y1 equals to M x tolak x1. Okay, so right now we already know about this gradient. Saya masuklah y tolak y1 sama dengan 1/2 negatif 1/2 x tolak x1. So sekarang ni yang kita nak cari ialah, bukan carilah, benda tu dah ada, kita nak tahu apa dah dia y1 dan juga x1. Dalam kes ini tak kisah kamu nak guna sama ada this x1 y1 atau this x1 y1, dia akan beri jawapan yang sama sebab diorang dalam dua titik ini adalah dalam garisan yang sama. So saya ambil lah y minus 1 katakan equals to negative 1 over 2 x minus 0. Okay, macam kalau nota cakap inilah gradient form, tapi kalau saya selalunya saya tak habis kat sini lah. Y minus 1 negative 1 over 2x tolak kosong. Okay, so dia jadi y equals to negative 1 over 2x plus 1. Okay, sekarang ni kita nak convert kepada standard form. Okay, so dikatakan ni adalah gradient form. Okay, kita nak bikin standard form, kita bawa semua kepada bentuk ini, ax plus by plus c. So kita susunlah, bawa semua supaya kalau saya akan jadikan ke sinilah, x over 2 plus y minus 1 equals to 0. Standard. Daripada standard form ni juga dia terdapat perkali koefisien dia of A and B and also C. So untuk menampakkan kamu apakah dia nilai A dia, saya buatlah macam ni. 1/2 x tambah 1 y minus 1 ni minus 1 lah, equals to 0. So this is A and this is B and this is C. A adalah 1/2, B adalah 1 dan juga C adalah negatif 1. Penting untuk kita tahu yang ni sebab A dengan B ni dengan C akan kita gunakan dalam formula perpendicular distance from a line to a line, from a point to a line. Nanti kita tahu baca lah. Okey, ada soalan setakat ni? Tak ada. Okey, kalau tak ada boleh diam je. Kalau yang ada sila nyatakan. Kalau kamu diam tu maksudnya kamu faham lah. Diam tanda setuju, diam tanda faham. Jangan diam tak tahu apa langsung lah. Itu pun ada juga orang diam macam tu. Okey. Hopefully this is quite easy. Okay, now to the intercept form. Kalau nak pergi ke intercept form yang mana equality at the right hand side is equal to 1. Okay, so dalam kes ni kita dah ada x/2 tambah y tolak 1 sama dengan kosong. Dan dalam kes ni x/2 tambah y sama dengan 1. Kebetulan memang 1 intercept dia lah, so tak payah berlaku perubahan apa sangat. So dalam kes ni A adalah 2, dalam, okey, ni adalah intercept form.
Kenapa dinamakan intercept? Kerana kalau kita highlight kat sini, dalam intercept form, A adalah 2, B adalah 1. Dan ini adalah X-intercept, ini adalah Y-intercept. Dan kalau kamu perasan daripada yang equation atas tadi yang gradient ni, kan ni adalah intercept dia, Y-intercept. Tapi dalam case yang atas ni kita tak boleh tahu X-intercept, kita baru tahu Y-intercept. Tapi sekarang ni kalau dalam intercept form kita tahu kedua-dua intercepts yang dapat kita tunjuk. Okey, apa jadi kalau kita tengok soalan KA ni, example 5 ni, saya terus direct ya, tak payah nak buat. Okey, tadi saya cakap daripada gradient form kita boleh tukar kepada standard form, dan daripada standard form kita pergi intercept form. Okey, so katakan kita ambil yang ini, A. Example 5, A. Saya terus ambil gradient form dia. Y minus 2 equals to negative 1 over 11 X minus 4. Okay, dah settle gradient form menurut nota. Okay, kalau kita nak pergi ke standard form, kita kena selesaikan persamaan ini. Y minus 2 equals to gradient. Sekejap. Negative X over 11 plus 4 over 11. Okay, nak memudahkan pengiraan, kita 11Y minus 22 minus X plus 4. Alamak. Minus 20. Sorry tulis atas skrin saya licin. Tolak 2 sama dengan negatif X plus 4. So dapatlah kita 11Y minus 22 sama dengan negatif X plus 4 plus 22, dan kalau kita tukar kepada semua ke kiri, dia jadi X plus 11Y minus 26 equivalent to 0. Dapatlah kita standard. So kita ada dua, dah standard dengan gradient. Sekarang kita nak pergi ke intercept form. Okey, kalau cara saya guna daripada standard form ni kepada intercept ni. Begini caranya, X tambah 11Y tolak 26 sama dengan 0. Kita nak bagi satu di kanan, selalu kita melibatkan koefisiensi tersebut. So jadi X tambah 11Y sama dengan 26. Tak dapat satu lagi, so kita akan bahagi keseluruhan ni dengan 26. So jadi X per 26 tambah Y, dia sebenarnya 11Y per 26, tapi kita nak, saya tunjuk step by step lah. Tetapi kita nak hilangkan supaya tinggal X dan Y saja. Kita kena biar tinggal X dengan Y saja. 11 ni pun tak mau. So yang untuk seterusnya X per 26 ni, yang ni dia bahagi lagi dengan 11. 11Y atas bahagi 11 jadi Y, 26 kat bawah pun kena bahagi 11. Kita bahagi 11 kat atas, bawah pun kena bahagi 11. Yang kanan ni maintain. Maka kita tahu kat sini X intercept is 26, 36, and Y intercept adalah 26 per 11. Koordinat X-intercept dia bersilang di X, so 26 kosong. Yang tu pula adalah kosong 26 per 11. Ini dalam intercept sajalah. Kalau kita intercept, kita tak baca koordinat penuh. Kita tahu bila X-intercept maksudnya Y dia kosong. Kalau Y-intercept maksudnya X dia kosong.
koordinat lah, kalau nak kata koordinat lah. Kalau saya nak lakar kat sini, okay, x intercept ini 26, y intercept katakan di sinilah 26/11. Inilah yang interceptnya. Okay, ada soalan setakat ni? Kalau tiada, saya minta teruskan dengan jawab 3B. 3B senang je. Cuba jawab 3B. Oh, dah 447 dah, cepat je. Okay, 3B Okay, soalan ni menarik dari segi ialah dia dah bagi tahu dah gradient dia. Tapi dia kata find the equation of a straight line that pass through point P15, gradient dia 2. Dah bagi tahu dah gradient dia kat situ. So tak payahlah, kamu dah skip lah satu step kan. Y tolak Y1 equals to M, X tolak X1. So Y minus 5 equals to 2, X minus 1. Becomes, kalau saya nak simplifykan, dia jadi Y minus 5 equals to 2, X minus 2. Y minus 5 equals to Y sama dengan 2X, 2 tambah 5. Kalau 2 tambah 5 tambah 3. Saya dah bercheck. Okay, settle. Dan kalau dalam standard form, dia akan pergi jadi satu benda yang saya nak kena verify nanti nanti saya akan bagi tahu. Yang ni boleh tak kalau kita biarkan 2x kat sini jadi negative y plus 3 equals to 0. Technically it will be almost dia perlu jadinya sama dengan ini. Tetapi bentuk standard kita kena pilih satu sebab kalau tak dilari. Yang ni nanti saya verify Adakah kita boleh menggunakan bentuk yang pertama atau bentuk yang kedua? Technically dia sama dah, sama dengan kosong. Okey. Kita pause kejap. Saya nak rehat sekejap, 2 minit. Pergilah mana-mana dulu. 2 minit ya. Hello. Mohon maaf Nan. Apa? Aneh. Okey, saya kembali. Sekejap, senonoh sikit. Okey. Mana saya tadi? Okey, tadi kita dah ada lagi ke ni? Korang sekejap, berapa orang tinggal? Oh, sama Okey, thank you for staying with me.
kita teruskan sedikit dengan konsep perpendicular saya rasa. Okey. Perpendicular. Okey. Contoh perpendicular bahasa Melayu apa? Siapa tahu? Saya lupa dah. Berserenjang. Oh, serenjang. Oi. Terbaiklah bahasa Melayu mesti A ni. Auto SPM. Serenjang Okey, serenjang. Perpendicular. So let's say this is X, Y, dan kita ada equation ini dan serenjang adalah ini. Dia perpendicular 90 degrees. Okay, so basically inilah masuk perpendicular. Dan kalau parallel, okay, ini serenjang, saya tulis serenjang. Bagus awak. Serenjang line A berserenjang dengan B. Dan line B berserenjang dengan A. Parallel pula adalah, ini saya tahu. Parallel adalah selari, senang je itu. So selari, katakan saya ada titik C, garisan C, C ni selari dengan A. Parallel. Okay, based on this diagram, okay, kita tahu A parallel with C, okay, dan juga A perpendicular with B. Okay, 2 points that we get from here is that if A is parallel with C, dalam gambar kita boleh tengok dia kecerunan dia, the gradient is similar. Kita tak tahu lagi equation dia, tetapi kita boleh tengok dia selari bermaksud kecerunan dia sama. Dan hubungan antara A dengan B pula ialah kecerunan dia berkadaran dengan bukan berkadaran, apa tu, produk dia adalah negative 1. Okay, ini properties yang kamu kena tahu. Kalau parallel maksudnya kecerunannya sama. Kalau perpendicular bermaksudnya kecerunan dia berhubungan dengan M1 times M2 equivalent to negative 1. Hati-hati kat situ sebab kadang-kadang student lupa pasal negatif. Okay. Macam mana kita nak guna pendekatan M1 times M2 equals to negative 1 ni? Sekarang ni kita boleh jawab soalan nombor 2. Okay, ni saya menggunakan pengetahuan yang kita dah ada tadi. Saya akan jawab soalan 2 tutorial. Ke saya boleh buka soalan tu? Lagi bagus tak? Bagi kamu nampak. Sorry baru terfikir. Close. View. Oh ni je. Okay. Soalan nombor 2. Okay, find equation ni sama-sama buat kalau yang tak buat lagi. Find equation of line pass point negative 3, 1. Okay. Is perpendicular to x plus 2y minus 4 equals to 0. Okay, soalan ni kita tahu point dia adalah negatif 3, 1. Tetapi dia tidak bagi tahu dia punya gradient. Betul? Jadi point yang kita boleh dapat ialah perpendicular di sini. Jadi, boleh tak nyatakan kepada saya apakah gradient yang ini?
Okay, daripada x plus 2y minus 4 equals to 0, bagi tahu saya apakah m dia. Ada siapa boleh bagi tahu tak? Dia nak buat Negatif 1/2. 1/2, negatif 1/2 ya. Negatif Negatif 1/2. Okay, negatif 1/2. Thank you. Saya simpan jawapan di sini, saya kunci jawapan awak ni. Negatif. Okay. Negatif 1/2. Alright. Macam mana kita tahu daripada standard form ni? Standard form kita tak boleh tahu gradient. Maka kita kena pergi balik, patah balik satu step ke atas, kita kena cari gradient, tukar dia dulu dalam gradient form. Maka daripada x plus 2y minus 4 ni, selalunya saya akan 2y equals to negative x plus 4, y equals to negative x over 2 plus 4. Daripada situlah sahabat kamu tahu dan garanti kat sini m dia adalah negatif 1/2. Okey, ini merupakan kecurunan untuk line ini. Masih kita tak menjawab soalan kalau kita tak tahu gradient untuk ini, negatif 3/1 ni. Dia suruh cari equation of a line which is perpendicular with a line which has a gradient of negative 1/2. Okay, sekarang ni kawan kamu dah beritahu jawapan ni adalah negatif 1/2 dan saya dah verify. M1 times M2 must be equivalent to negative 1. Assuming this is M1 lah, katakan ni M1. Okay, negative 1/2 times M2 equals to negative 1. M2 ini merupakan kecurunan untuk equation yang kita nak cari nanti. Maka M2 ni merupakan negative 1 times negative 2/1 equals to 2. Sekarang baru kita boleh cari equation of a line which is passing negative 3, 1 ni, sebab kita tahu kecurunan dia adalah 2. Y minus y1 equals to mx minus x1. So y minus 1, titik dia saya ulang, negatif 3/1. Y minus 1 equals to 2x minus 3. Y minus 1 equals to 2x plus 3. Y minus 1 equals to 2x plus 6. So y equals to 2x plus 7. Okay, tengok balik satu-satu. Soalan ni dia menguji beberapa pengetahuan kamu. Yang pertama sekali, how to find the gradient from the standard form, yang mana kamu kena tukar daripada sini kepada gradient form. This is standard. You need to change kepada yang tak standard, iaitu gradient. Daripada gradient tu, kamu kena ada pengetahuan ini, iaitu perpendicular. Panjangnya. Okay, last kali barulah pengetahuan equation of a straight line. If you already know how to do question number 2, you should be able to do question number 4. Question number 4 ni pun sama juga. Kepada siapa yang baik hati, boleh kongsi jawapan dia dalam WhatsApp group. Saya ada jawapan dia, tapi saya nak kawan kamu buat dulu dan kita share lah sama-sama. Saya pun boleh share lepas ni. Saya ingat lepas ni saya nak buat skema jawapan kot. Sebab saya pun tak buat lagi untuk semua soalan. Tapi untuk soalan straight line ni saya dah buat semua lah. Cuma again, I don't verify yet. Verify dengan kamu dan dengan kawan-kawan saya ke mana saya tahu. Sometimes kalau kita tersilap kira pun boleh jadi kan. Sebab tu saya kena jawab bukannya sekali, kena jawab 2-3 kali untuk pastikan memang itulah jawapan dia. Okey, sekarang ni kita habiskan dengan teori sebelum kita jawab soalan yang saya rasa agak mencabar.
Dia ada dua soalan mencabar kat sini saya tengok, iaitu soalan 5 dengan 7. Tapi nanti kita ada masa kita jawab 5 dululah. 7 tu saya nak verify untuk kali kedua. Sebab kali pertama saya dapat, saya tak yakin dengan jawapan tu lagi. Saya kena buat kali kedua. Alright, kita habiskan dengan teori dulu, iaitu sebelum saya proceed, sebelum saya teruskan, before I proceed, ada soalan tak setakat ini? Bagus, tak ada soalan. Menunjukkan kamu faham. Kita pergi kepada formula yang last lah untuk hari ini, iaitu a shortest distance from a point to a line. Kalau kita nak visualize benda ni, kita bayangkan ada dalam dekat pasi X dengan Y tersebut, dia ada satu line. Kenapa nama line ni ialah perpendicular distance? Bayangkan saya ada satu point di atas ni. Ini adalah line A lah katakan. Ini adalah titik apa? Huruf-huruf apa? A, B, C, D, titik E lah. Contoh apakah jarak terpendek daripada E ke A? E ke A ada banyak jarak sebenarnya. Contohnya ini dia. Ini jarak dia juga. Ini jarak dia juga. Tetapi jarak yang paling pendek ialah jarak yang dia perpendicular. Inilah distance yang paling pendek. That's why the name implies the shortest distance must be the perpendicular distance from point E to line AB. Alright, formula dia ialah B equals to the distance ialah AH plus BK plus C modulus, make sure positifkan lepas tu, over square root of A squared plus B squared. Jangan tersilap pula dengan formula point dengan point. Ni point dengan line. Point dengan line, atas dia berbeza iaitu modulus AH plus BK plus C. Let's test our knowledge for this point. Saya buka contoh. Dalam kes ini, kita kena tahu apakah dia H, K, dan kita kena tahu apakah dia A, B dengan C. I think I already mentioned about A, B and C just now, is that when you transform it into a standard form, you can know what is the value of A, B and C. H dengan K pula merupakan koordinat titik tersebut, titik yang diberi. Contoh macam saya bagi tadi, E. Kita cuba jawab soalan dalam tutorial nombor 4. Nombor 4. Find the shortest distance or perpendicular distance from point A to a straight line given as 3x plus 4y equals to 1. Daripada sini kita dapat lihat H equals to 2, K equals to 3. A precaution should be given to this. A, B dengan C. A, B dengan C kat sini kita sekarang ni tahu A 3, B ni, tetapi kita better tukar kepada 3x plus 4y minus 1 equivalent to 0. Sekejap. Mesti daripada standard form.
Maka A adalah 3, B adalah 4, C adalah -1. Find the perpendicular distance D equals to the modulus AH plus BK plus C over the square root of A squared plus B squared. Ada yang nak buat ke? Boleh saya tahu jawapan dulu? Nanti saya verify. Ada yang nak jawab ke? Belum? Semua tak jawab lagi? 17/5. 17/5. Saya kunci jawapan awak sebab jawapan awak sama dengan saya. Okey. Kita cuba buat balik. Ni verify kali kedua lah. Okey, so kita ambil lah. Bila kita dah tulis siap-siap H, K, A, B, C, barulah senang kita nak masuk formula kan. Jadi saya ambil 2 kali 3 tambah 4 kali 3 saya terbalik. AH sama je. AH saya nak bagi sama, sorry. AH 3 kali 2 tambah 4 kali 3 tambah C tambah -1 modulus over square root of 3 squared plus 4 squared. Okay. Sama dengan modulus 6 tambah 12 tolak 1 over square root 9 tambah 16. Okay. Saya kena buat step by step juga untuk kawan-kawan kamu. 6 tambah 12, 18 tolak 1, 17 modulus per square root 25. Okey, kalau modulus, apa yang kalau negatif jadikan positif, kalau positif biarkan dia positif. Jadi 17/5. So, tahniah, jawapan awak verify. Oh lama ada orang datang. Sekejap Saya pause sekejap. Sorry, sekejap Mio Afnan. Ahmad Afnan. Roger. Bengo. Pegue. Mio. Sorry. Jiran saya datang. Okay. Alright. So kita selesai soalan nombor 4. Yes, jawapan dia 17/5. Untuk soalan seterusnya, kita cuba jawab yang macam saya cakap mencabar sedikit, iaitu soalan nombor 5. Okay, kepada yang tak jawab, sila mula menjawab. Kepada yang dah jawab, simpan dulu jawapan awak. Kita cuba faham soalan ni. The coordinates between P, Q and R, kita ada 3 titik. P, -2, 1. Q, 1, 4. R, 4, tiba-tiba K. K is still a variable at this time being. Find the values of K if kita buat A dulu lah, nanti kita buat B pula. P, Q and R lie on a line.
Tiga titik ini berada dalam garisan yang sama. So, right now, in order to find the K for the Y coordinate of R, apa yang perlu kita buat? Soalan ni menarik sebab dia tak direct to the point. So, kalau kamu, apa yang kamu akan buat dulu? Kan semua tak buat lagi? Cari Keturunan apa? Keturunan antara apa? PQ dengan QR. P dengan P Q. ke Q dulu. Lepas tu baru kamu cari Q ke R, betul? Yes. Tahniah, saya rasa idea awak sama dengan saya. Kita cari, okay, strategi dia, saya tak tahu ada strategi lain tak, tetapi for the time being, I think the first thing that come to your mind will be to find the gradient. Maka, kalau kita carilah keturunan between PQ. Jadi ambillah 4 tolak 1 per 1 tolak 2. Dapatlah 3 per 3 jadi 1. Okey, dah dapat keturunan, lepas tu boleh ke kita dapat jawapan dia? Tak boleh kan? Kita kena teruskan, betul? Betul. Teruskan untuk mencari equation of the straight line dia. Okay, right now we have 1. Kita masuklah mana-mana nilai, Y tolak. Saya masukkan P dengan Q dululah. Ke kita boleh direct dapat? Tak boleh. Kita kena cari dulu antara titik P dengan Q, kita masukkan kat dalam 1, X tolak 1. Dapatlah Y minus 4 equals to X minus 1. So Y equals to X tambah 3. This will be the equation of the straight line dia. Masih belum menjawab soalan sebab sekarang ni dia cakap R lie on this line. Dia ada dalam line ini, maka dia mestilah mematuhi when. Betul. Okay, when R equals to 4, apakah dia punya K? Apakah dia punya Y? Y dia mestilah sama dengan K. Y atau K kat sini sama dengan 4 tambah 3, Y sama dengan 7, maka K sama dengan 7. Koordinat R ialah 4, 7. Tapi sekejap. Koordinat dia 4, 7. Tapi jawapan yang dia nak ialah inilah. Bahaya juga. Kenapa saya cakap? Kalau dalam soalan kan, kalau kamu tulis Y sama dengan 7, kamu tak dapat markah. Sebab dia tanya K. Kalau kamu jawab koordinat dia pun tak mau markah. Yang ada markah kalau ada bagi tahu direct what is K. Kena particular sikit lah kat sini Takut kamu tak tahu yang mana bagi markah. Yang ni yang bagi markah, biru ni. Yang merah ni belum markah lagi. You kena explicitly you specify that K is equal to 7. Okay? Harap masih clear kat sini. Sekarang ni kita cuba jawab. Ada soalan? Ya, ada soalan? Boleh? Nak tanya. Kalau yang limit itu guna formula midpoint Menarik. je boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Saya rasa kalau boleh dapat. Tetapi midpoint, kenapa kamu guna midpoint Sebab dia bagi 3 koordinat. Okey. So Saya rasa sedikit bahaya. Saya tak cuba lagi idea kamu. Saya rasa sedikit bahaya kerana dia tak nyatakan mana-mana titik adalah midpoint. Mungkin dia bukan midpoint awak. Betul. Kalau dia bagi tahu ratio, kalau dia tak bagi tahu apa-apa, saya rasa sedikit bahaya untuk kita assume, contoh 1/4 tu adalah midpoint. Tak tentu dia adalah midpoint. Tu maksud saya. Saya tak kata kamu mesti salah, tetapi saya rasa bahaya. Okey?
Okay, thank you sir. Dapat jawapan sama ke? Dapat. Ui, bahaya tu. Orang yang buat soalan ni kebetulan lah. Tapi tak apa. Cuma bahaya. Okay? Thank you. Seronok dengar ada perspektif lain. Saya rasa tak ada masalah kalau nak guna, kalau dia cakap. Tapi dia tak cakap, saya tak akan guna. Okay? Kita jawab soalan last untuk hari ni. PQ sama dengan QR. Sama juga. Soalan ni, nilai K dalam A tak semestinya sama nilai K dalam B. Okay? Bahaya untuk kita assume macam tu. Mungkin lain. So, anggap dia lain. Dia cakap, find the values of K if PQ sama dengan QR. Okay, in my opinion, soalan ni dia patut bagi cantik dengan mengatakan apakah yang sama. PQ sama dengan QR, apa yang sama? So saya assume dia adalah sama panjang. Soalan ni kalau nak cantik, dia cakap the distance is the same ke. Kalau PQ sama dengan QR ni, saya boleh macam bayangkan dia sama, betul-betul sama. Tapi sebenarnya mungkin distance je yang sama. Mungkin sebab ini yang kawan kamu kata di midpoint tu. Mungkin lah. Sebab dia nampak PQ sama dengan QR ni. Kalau PQ sama dengan QR, this Q might be the midpoint. Betul. Sebab kalau kamu bayangkan soalan kalau main geometri kan, kadang-kadang berguna kalau kita lukis. Tadi dia cakap PQR. Sekejap. Untuk soalan inilah, dia kata PQR. Ni saya lukis ni pun saya tak ikut koordinat dia. Kalau koordinat dia mungkin lagi tepat lah, tetapi ini gambaran dia, R dalam a straight line. Tapi dalam kes ini, dia mungkin dalam line yang sama atau dia macam ini pun sama maksud. Tetapi dia visualize saja. Saya kata visualize. Kalau kita susah nak nampak, lepas ni kita akan banyak lagi geometri yang pelik-pelik, ellipse apa semua. Tetapi inilah idea yang dia bagi kepada saya setakat ini. Sama ada ini atau ini. Boleh jadi dua-dua. Find the values of K. Okay, for this case, apakah idea kamu untuk cari nilai K? Jarak boleh? Jarak. Okey, jarak. Betul? Jarak. Saya setuju, saya mengguna jarak. Dan katakan kalau kawan kamu tadi, dia guna idea ini, that's why dia guna midpoint. Kalau saya assume yang kedua ni, saya guna konsep distance. Kawan kamu kata jarak tadi, betul. Saya pun akan gunakan konsep jarak. So saya akan cari distance between what first? PQ PQ, jarak, square root 4 minus 2 tambah apa ni? Sorry saya dah kepenatan. Kejap. 1 tolak 2 tambah 4. Kalau saya salah, mohon tolong betulkan. Saya tak nampak. 4 tolak 1. Okey. Dia jadi square root kuasa 2 3 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Jadilah square root 9 tambah 9, jadilah square root 18. Okey, masih tak menjawab soalan sebab kita nak tahu juga jarak antara Q dengan R. D, Q, R. Saya ambil lah 4 tolak 1 kuasa 2 tambah K tolak 4 kuasa 2. Dia jadi square root 3 kuasa 2 tambah K tolak 4 kuasa 2. Dia cakap DPQ sama dengan DQR.
DPQ sama dengan DQR. Saya ambil lah punca kuasa 9 tambah K tolak 4 kuasa 2 ni sama dengan square root 18. Okay, kita hapuskan dua-dua square root dengan kuasa 2 cancel dua-dua side, left hand side and right hand side. Jadilah 9 tambah K tolak 4 kuasa 2 sama dengan 18. K tolak 4 kuasa 2 sama dengan 9. Okay. K tolak 4 sama dengan tambah tolak square root 9. K tolak 4 tambah tolak 3 dan K sama dengan sama ada 3 tambah 4, 7 or K sama dengan tolak 3 tambah 4, 1. Okay. Ada dua value kat sini, which is quite interesting for this question, because kalau kita nak menyelesaikan quadratic equation, yes, you need to have 2. Soalan ni pun kalau kamu perasan, kalau kamu tengok dalam soalan ni betul-betul, find the values of K. Dia ada S kat belakang tu, maksudnya dia ada lebih daripada satu nilai K sebenarnya. Menarik lah kat situ, sebab kalau kamu katakan K sama dengan 7 saja, saya rasa kurang markah lah. Sebenarnya nilai K ada 2, 1, 7, satu lagi 1. Maka soalan ini dia menjawab kepada dua fenomena, sama ada ini ataupun yang di atas ini. Sebab titik K dia boleh jadi 4, 7 daripada soalan A, titik R, ataupun R sama dengan 4, 1. Dia boleh sama ada yang bulatan pertama ini atau bulatan kedua ini. Tetapi nilai K kita tak boleh argue, dia ada dua nilai. Okay, nicely done. Ada soalan? Ambil masa untuk Adam. Nanti habiskan nombor 1 sampai 7 kepada yang tak buat lagi. Saya rasa kita kena buat kelas juga. Beri perhatian, hari Selasa ni saya akan buat kelas jugalah, sebab first week kan kita tak buat kelas. Mungkin kena ada kelas hari Selasa depan. Kita akan fokus kepada persamaan bulatan, had bola apa tu semualah. Kuis pertama kamu kalau ikut subjek planning adalah dijangka pada Khamis hadapan. Dan soalan akan dibuat oleh Madam Intan. Dia cakap nak buat objektif guna kalam. Ikut dia lah. Dia kata dia nak buat, kena ikut dia lah. Jadi kita standby untuk pengumuman yang tu. Tetapi soalan dia cakap nak buat objektif. Dan topik yang saya tentukan adalah topik 1.1, yakni kalau kamu hadir kuliah hari ni dan kamu buat ulang kaji, kalau kamu tak hadir pun, kalau dia buat ulang kaji, dia dah boleh jawab kuis 1 yang berbentuk objektif pada Khamis hadapan. So ada soalan pasal kuis? Syok ada rumah? Suka belajar rumah ke suka face to face? Face to face. Face to face. Okay, nak buat macam mana? Saya pun suka ajar face to face. Face to face. Suka Jawab online best. Jap, saya tahu korang suka belajar face to face, tapi bila nak final answer nak online, betul? Yes. Betul. Doktor memahami. Lecturer pula, yelah hari tu pasal saya duk baca luahan student sebenarnya, dan saya pun dengar luahan pensyarah. So untuk SEM 2 ni, saya dengar cerita pengurusan tertinggi universiti dia nak buat face to face. So kalau nak marah pengurusan tertinggi lah, tetapi sebagai pekerja marhin macam kami ni, pensyarah ni, kami minta online sebab dah jadi last semester. Serabut weh. Mula-mula kata face to face,
Tiba-tiba last minute online, marah saya. Jauh susah. Bad hope lah. Banyak pertukaran kena buat. Lepas tu pula UMP pula dia cakap, kita orang tanya apakah medium online yang patut kita guna. Ikut pensyarah, suka hati nak guna apa? Pula dah. Pensyarah kena jaga sendiri. Semua pensyarah kena jaga sendiri. Jadi kalau ada, korang ada UMP troll, kita orang pun nak juga ada UMP troll rasa. Atau confession tu. Join je sekali. Tak nak lah. Tak boleh. Ada pensyarah yang join komen kat dalam tu. Kena cyber attack. Cyber attack, orang panggil apa? Alah, yang orang kecam online tu. Tapi tak baik lah. Tak baik lah. Ada pensyarah yang dah kena dah dalam tu. Pensyarah civil, saya kenal dia. Kesian dia. Tak pasal-pasal. Tapi biarlah, nama pun troll. Siapa percaya kepada troll, siapa sanjung troll tu tak betul lah. Tapi luahan student tu betul. Luahan tu betul. Bahasa jangan komen lah, biarlah memang taik punya bahasa lah. Tapi luahan tu ada yang betul. Kamu kena fikir, ada setengah budak student saya, dia tak ada internet kat kampung. Jadi dia nak jawab online, dia kena tak tahulah, dia kata susah, dia jadi macam Baby Ona lah. Boleh je jadi macam Baby Ona kan. Dia kata susah. Ada setengah student tak dapat hantar final exam pasal masalah internet. Ada. Macam-macam lah berlaku. So, jaga kesihatan, make sure jaga SOP. Macam iklan Apa tu, ada soalan tak setakat ni sebelum kita habiskan sesi ni? Tak ada, sir. Jelas. Jelas Okay. Bila jelas. Okay, syukur Alhamdulillah, jelas. Yang tinggal adalah latihan latihan. Sebab latihan ni akan memantapkan kamu supaya kurangnya kesilapan. Kenapa saya kadang-kadang was-was dengan jawapan saya? Sebab saya dah berkarat. Lama tak jawab. Bila nak jawab balik kena latih. Sama lah macam orang main bola pun. Cristiano Ronaldo hari-hari berlatih. Cuma sekarang dia cuti lah COVID kan. My point is, when you understand good, make sure masuk dalam kepala, jangan keluar dalam kepala anti final exam. Dan make sure on the actual exam time atau test ke apa quiz, skill kamu tu kurangkan kesalahan. Okay? Sekian saja untuk sesi hari ini. It's a good session today. Nasib baik anak saya tak bangun. Kalau tak boleh buat kat kelas. Okay, so see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa depan dan bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Assalamualaikum.